Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan bila-bila kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fattah ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى
Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan yang keduanya tuan-tuan, saya mohon maaf sangat-sangat atas keterlewatan pada malam ni. Tadi daripada SIM pukul 7 baru siap mesyuarat di SIM. Ada mesyuarat pendidikan di SIM pukul 7 baru siap. Pukul 7 tadi, pukul 7 tu juga lah baru telefon Abang Azari yang kelas tak malam ni. Dia Alhamdulillah dengan izin Allah sampai juga malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kitab Fiqh Sirah yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Qudri. Sambungan kisah peristiwa iaitu Mu'jizat Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 198. 198. Perenggan yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum ajma'in. Pada keesokan pagi baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan segala-galanya dan apa yang ternampak oleh mata kepalanya kepada umum. Cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan orang musyrikin semuanya bergelak ketawa dan membawa berita pelik dan mengetawakan ini kepada yang lain untuk diketawakan. Di samping itu terdapat di antara mereka yang mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meminta supaya menceritakan dan membuat satu gambaran tentang Baitul Maqdis yang telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah betul baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi dan sembahyang di dalamnya Masjidil Aqsa, sebenarnya untuk membuat gambaran ataupun laporan memang sukar, kerana di masa itu tidak terlintas di ruang kepala dan ingatan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk meneliti sehalusnya berapa tiang, berapa pintu dan sebagainya. Walaupun begitu, Allah SWT telah menampakkan di mata kasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambar dan pemandangan Baitul Maqdis secara terperinci dengan 3 dimensi. Ini membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjawab pertanyaan yang dihadapkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ini juga baginda sallallahu alaihi wasallam dapat menjawab cabaran mereka tadi dengan menjawab selengkapnya segala pertanyaan mereka. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, puak Quraisy telah mendusta segala cakapku. Kemudian aku pun bangun ke anjung iaitu Sayyidina Ismail. Lepas tu Allah pun menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. Ini membolehkan aku menceritakan segala-gala tentang tempat dan tanda-tanda keistimewaan pemandangan Baitul Maqdis yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ni selesai malam tu. Jadi pagi itu orang pertama yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa malam itu adalah Sayyidina Ja'far, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah dia Abu Talib. Sayyidina Ja'far ni anak kepada Abu Talib. Jadi cerita kepada Sayyidina Ja'far masa tu, Sayyidina Ja'far ni dia tengah buat kerja. Jadi dalam hati dia yang mendengar
perbicaraan tentang gambaran peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW ni, dalam hati tu bermain. Dia nak bagi tahu pada Nabi jangan cerita pada orang lain. Jadi rupanya cerita tadi bila habis dia paling ke belakang, dia nak bagi tahu kepada Rasulullah SAW jangan bagi tahu pada orang lain. Bila dia paling-paling tengok belakang tak ada. Dia tengok je belakang, tulis belakang, tengok Rasulullah SAW dah tak ada. Jadi Sayyidina Ja'far tadi pergi cari. Dia cari Rasulullah SAW. Rupanya tengok Rasulullah dah duduk dekat satu tempat tinggi berhampiran Kaabah. Jadi Rasulullah naik atas tu, Rasulullah pun menceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada malam tadi. Kerana ketika aku hampir tidur, tiba-tiba Jibril datang, panggil aku di luar rumah. Jadi bila aku keluar daripada rumah tu, aku lihat Jibril di antara langit dan bumi, dia kata. Aku mendapati Jibril itu di antara langit dan bumi, maksudnya terapung-apung. Dan ketika itulah dia datang bagi tahu Nabi SAW, Allah SWT menjemput untuk naik ke langit. Jadi satu peristiwa tadi diceritakan. Diceritakan kepada seluruh penduduk Mekah pula tu mak. Dipanggil Nabi SAW ni, bila panggil orang mak, memang semua datang. Sebab mereka tahu bahawa Nabi SAW ni bukannya kaki lawak. Dan apa yang Nabi SAW perkatakan itu adalah benar. Dan tidak ada satu pun perkara yang Nabi itu dusta. Cuma mereka ni tak nak beriman, kerana dah terbiasa dengan sesuatu perihal, iaitu lebih-lebih lagi dalam menyembah Lata dan Uzza. Jadi waktu itulah ketika Nabi SAW bercerita tentang peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW Isra' dan Mi'raj tadi. Jadi penduduk Mekah ni terbahagi kepada tiga. Satu golongan sahabat Nabi SAW yang beriman pada Nabi SAW, maka mereka itu semakin kuat keimanan mereka pada Nabi. Semakin kuat, makin mendengar peristiwa tersebut, makin kuat keimanannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian golongan yang kedua pula iaitu golongan yang kafir, musyrikin. Bila dia dengar je cerita tadi, maka ketika itu mereka gelak sekuat-kuat. Pertamanya mereka gelak kerana nak memperolok-olokkan Nabi SAW. Dan yang keduanya dia gelak tu, dia nak gambarkan bahawa kan aku dah cakap dah Muhammad ni tak betul. Sebab apa tuan-tuan? Mak yang dikasihi oleh Allah SWT, peristiwa Isra' Mi'raj ni memang sesuatu perkara yang luar daripada jangkauan akal manusia yang normal. Sebabnya peristiwa ni Allah sendiri lakarkan dalam Al-Quran. Sebelum Allah membicarakan tentang peristiwa tu, Allah Ta'ala dah sebut dah Subhanallazi. Bila Allah mulakan sesuatu ayat yang Allah kembalikan untuk mensucikan Allah SWT, maka sesuatu yang Allah bicarakan itu pasti luar daripada jangkauan akal. Kerana perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis tu pun, Masjidil Aqsa tu, 2 bulan pergi, 2 bulan balik. Tiba-tiba Nabi SAW jalan 1 malam. Kalau bahasa kita 1 malam lah, padahal lebih cepat, lebih pendek masa daripada tu. Jadi musyrikin Mekah ni bila dengar dia ketawa, dia perolok-olokkan. Lepas tu makin pula mereka pergi pula jumpa kawan dia, sampaikan cerita tu. Nanti kat sebelah nanti kita tengok macam mana reaksi Abu Jahal. Dan golongan yang ketiga pula iaitu golongan yang mula-mula nak berjinak dengan Nabi SAW. Mula-mula nak berjinak, nak mula mempercayai Nabi. Kalau bahasa orang politik ni, geng-geng atas pagar. Geng-geng atas pagar ni, lagi semua tinggalkan Nabi. Yang duduk atas pagar mula-mula nak jinak dengan Nabi ni, mereka ni tinggalkan sebab tak masuk akal. Jadi kalau beriman tu datang daripada hati, maka semakin mereka dekat dengan Nabi. Semakin dia pegang, semakin kukuh pegangan dia, kepercayaan, keyakinan dia. Tapi kalau dia nilai syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu dengan akal, maka ketika itu dia akan tinggalkan. Sebab Islam ni dia tak boleh diukur dengan akal. Kalau diukur dengan akal, maka tak logik. Dia bukan dengan benda yang logik. Islam ni diukur dengan ketaatan, keyakinan dan taat. Kalau tak diukur dengan keyakinan dan taat tu, maka
Sebabnya hari ni kita tengok orang agama sendiri pun mempertikaikan Islam. Orang agama sendiri mempertikaikan perkara-perkara syariat yang ada di dalam Islam. Kenapa? Bila diletakkan syariat itu dengan ukuran akal. Kalau diletakkan syariat Islam tu, dia tak boleh letak dengan ukuran akal. Dia kena letak dengan yakin, mesti yakin. Dan yakin tu pula tak nak mesti yakin. Tidak ada nanti saya yakin, tak. Kena yakin betul-betul. Kerana dia datang daripada Allah. Dan juga taat mesti taat setaat-taatnya. Jadi Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ni kan? Ni ayat apa panggil? Ayat apa? Ayat konflik. Bukan konflik apa ya? Ayat isu panas. Ayat apa panggil? Ayat apa mak? Baru ni. Ayat apa nak sebut? Ayat apa? Ayat viral lah. Ayat viral. Ayat viral. Kan? Ayat viral. Saya cepat-cepat dia minta maaf. Jadi, ya ayyuhallazina amanu, Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala suruh, wahai orang-orang yang beriman, ta'ala kamu kepada Allah, ta'ala kamu kepada Rasul. Tetapi bila sampai wa ulil amri minkum ni, pemerintah, pemimpin kalanganmu, ya Allah Ta'ala tak datang ke perkataan ati'. Ya, taat pada Allah ada ati', taat pada Rasul ada ati'. Tetapi sampai kepada pemimpin tidak ada perkataan ati'. Hanya digunakan waw ataf kat situ dengan makna dan, untuk diulangkan balik perkataan ati' tadi. Dan di situ ulama tafsir sebut secara jelas mak. Ati' pada Allah, taat pada Allah, taat yang tidak ada sedikit pun perbincangan, keraguan, tidak ada sedikit, tak ada. Sampaikan dalam mentaati Allah ni, dia tidak ada istilah, tak ada istilah langsung taat membabi buta tu, tak ada. Menkhizir buta, tak ada. Begitu juga taat pada Rasul. Tak ada syarat, tak ada apa. Tetapi bila kata taat pada pemimpin ni ada syarat. Itu sebabnya hanya Allah Ta'ala datangkan waw ataf dekat situ. Bersyarat. Apa syaratnya? Selagi mana pemimpin tadi, dia melaksanakan pelaksanaan pimpinan dia, pentadbiran dia betul-betul berlandaskan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW secara syumul di bawah Islam tadi, maka wajib kita taat. Tapi bila tika mana dia pelaksanaan tadi tidak berpandukan Al-Quran, bahkan dia punya pentadbiran ataupun penekanan garis pandu dia tu pula banyak pula maksiat-maksiat bercanggah dengan Allah SWT, maka tidak ada ketaatan kita kepada itu. Bersyarat. Syarat. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala letakkan subhanallazi itu sebagai kayu ukur, bahawa Islam tu kita tak boleh nak ukur dengan akal, tapi ukur dengan iman dan juga taat. Jadi Nabi SAW, orang-orang musyrikin Mekah tu, mereka menggelakkan untuk memperkecil-kecilkan Nabi. Bagi golongan yang ketiga tadi pula, mereka mengukur dengan akal mereka. Oh, ni memang tak logik, maka ketika tu mereka tinggalkan Nabi SAW. Jadi bila tinggalkan Nabi SAW, orang musyrikin tadi datang jumpa Nabi. Bila datang jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Muhammad, jika benarlah kau ni pergi ke Masjid Al-Aqsa, ceritakan kepada kami tentang perihal Masjid Al-Aqsa. Macam mana keadaan Masjid Al-Aqsa tu? Cuba bayangkan soalan tu mak tanya pada Nabi. Ustaz, boleh ceritakan surah Al-Kahfi. Berapa mak? Yang pertama dia tanya berapa batang tiang. Berapa batang tiang Masjid Al-Aqsa tu? Berapa Ustaz? Sebab Ustaz duduk tiang tu. Kita yang berulang alik tiap-tiap hari ni semayang dalam suratul Kahfi ni pun kita tak perasan, tak kira kita. Tanya berapa pintu, berapa tingkap. Jadi ditanya satu-satu, wahai Muhammad, kalau kau benar pergi Masjid Al-Aqsa tadi malam, ceritakan kepada kami tentang keadaan Masjid Al-Aqsa. Aku beri kau masa, dia kata, aku beri kau masa sedikit, kau ceritakan. Jadi riwayat menceritakan ketika tu Rasulullah kata, baik, aku akan ceritakan. Baik, aku akan ceritakan. Itu jawapan Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW ni pula
Apa sekalipun Rasulullah SAW tu nak bercerita, nak bercakap, dia takkan bercakap kecuali wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi SAW ni dia tidak akan menuturkan sesuatu tu dengan hawa nafsu, tapi setiap tuturan itu datang dengan wahyu. Jadi akhirnya ditunggu-tunggu. Nabi SAW tunggu wahyu, tunggu Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk Nabi jawab persoalan tadi. Berapa lama mak? Ada riwayat menyebutkan hampir 2 minggu. Sehingga kan penduduk Mekah ketika itu, musyrikin Mekah makin bising. Kata, aku dah kata dah betul. Tengok Muhammad tak boleh jawab pun. Kalau betul dia pergi Masjidil Aqsa, mana boleh jawab? Yang sahabat ni pula mak, mereka ni makin risau. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kenapalah ya Allah, tolonglah ya Allah, dia kata kan. Dia orang ni risau bukan tak percaya pada Nabi SAW, tetapi risau tentang semakin kuat penduduk Mekah mengetuk gendang mengatakan bahawa Muhammad ini dusta. Sehinggalah sampai satu hari Jibril AS dalam keadaan berlagi-lagi mak, turun daripada langit tergesa-gesa. Wahai Muhammad, Allah perintahkan aku turun bertemu engkau. Yang pertama Allah SWT sampaikan salam pada engkau ya Muhammad. Nabi SAW nampak je Jibril seronok mak. Dekat 2 minggu. Kemudian yang keduanya Allah Ta'ala tegur engkau wahai Muhammad. Apa yang Allah Ta'ala tegur Nabi? Allah Ta'ala tegur Nabi kerana Nabi bila dia jawab tadi, baik aku akan jawab. Nabi tak sebut insya-Allah. Jadi Nabi SAW ditegur oleh Allah. Jadi kesilapan yang dilakukan oleh Nabi SAW ni bukannya atas kelemahan Nabi, tidak. Setiap kekurangan ataupun kesilapan yang dilakukan oleh Nabi SAW ini satu persyariatan yang hendak diajar kepada kita. Itu kita kena tahu. Jangan mak balik nanti pula abah tak sebut insya-Allah, mak kata tengok tu tak sebut insya-Allah. Alah, Nabi pun tak cakap. Nabi pun kena tegur dengan Allah. Jangan. Rasulullah SAW mak, Nabi SAW tu bila dia terlupa ataupun dia tak buat ataupun terlepas pandang ataupun sesuatu yang sampai Allah Ta'ala tegur, bukan atas ketimpangan, kesalahan, kelalaian. Tak, itu syariat. Kerana kalau Nabi buat kesempurnaan, maka tidak ada penyelesaian di atas kesilapan. Sama macam peristiwa Rasulullah SAW ditegur oleh seorang sahabat. Ketika Rasulullah SAW angkat solat semayang, selesai solat, sahabat tegur, ya Rasulullah, kenapa kau solat 2 rakaat? Adakah ini solat sunat ataupun solat zuhur? Bila Rasulullah SAW dengar saja tadi mak, sahabat tadi tegur, kau ni semayang zuhur ke semayang sunat? Jadi Rasulullah terus bingkas bangun berdiri, sambung balik semayang mak. Nampak tak syariat? Jadi kita ni kalau beri salam, selagi mana kita tu tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, maka terus sambung, tak perlu nak ulang balik solat. Nampak tu syariat Nabi. Begitu juga peristiwa ni yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala nak ajar pada kita bahawa bila nak buat satu-satu perkara mak, sebut insya-Allah. InsyaAllah. Yang pertamanya Allah Ta'ala ajar melalui suratul Qalam tentang insya-Allah ni. Sanasimuhu 'alal khurtub inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun. Dia orang ni nak buat perancangan tetapi wala yastasnun, tidak mengucapkan insya-Allah. Satu. Yang keduanya Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran mak, dalam suratul Kahfi pagi-pagi Jumaat yang kita baca tu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan sesuatu esok aku nak buat, dia kata. Jangan kau katakan besok aku nak buat sesuatu, illa ayyasha Allah, kecuali kau ungkapkan insya-Allah. InsyaAllah jika Allah Ta'ala kendaki. Dia Allah Ta'ala tegur Nabi. Jadi akhirnya Jibril AS pun datang. Bila dah datang tegur Nabi SAW, terus dia kata, wahai Muhammad, panggil.
Rasulullah pun minta sahabat panggil semua musyrikin, terutamanya golongan yang bertanya-tanya tentang perihal. Jadi Jibril duduk depan Nabi SAW. Bila Jibril duduk depan Nabi, itu yang dikatakan Syekh Sa'id Ramadan Buti menggambarkan bagaimana Jibril membuka 3 dimensi. Tu. Yang disebut 3 dimensi tu mak. Orang tak nampak ketika itu Jibril duduk depan Nabi. Jadi Nabi SAW duduk, Jibril di depannya. Mereka tanya, apa dia tanya? Yang pertama sekali mereka tanya mak, iaitu tiang. Berapa tiang Masjidil Aqsa wahai Muhammad? Berapa tiang Masjidil Aqsa? Ketika tu Jibril pun buka masjid tadi. Dia pusing Masjid Aqsa tu mak. Dia pusing ke kanan, pusing ke kiri. Macam kita apa? Hologram Hologram Dia panggil hologram mak yang bayang-bayang tu kan. Nabi dah jumpa dulu dah. Kita hari ni baru touch screen dah kufur pada Allah. Kan? Baru touch screen, belum hologram lagi. Nabi dah jumpa hologram dia. Jibril tunjuk hologram tu. Tu yang dikatakan istilah 3 dimensi. Dalam kitab sebut tu. Jibril tunjuk gambar tadi. Tunjuk gambar Masjidil Aqsa. Kemudian bila ditanya tiang, dibolak balik tadi. Daripada kanan ke kiri, kemudian daripada depan ke belakang masjid tadi, sehingga Nabi SAW nampak dengan jelas berapa tiang yang berada di Masjidil Aqsa tu. Satu. Kemudian yang kedua mak, dia tanya berapa pintu. Mak, hari ni kalau kita tengok gambar pun mak, Ustaz rasa boleh tak lepas kita nak kira berapa pintu Masjidil Aqsa tu mak? Cuba bayangkan, hari ni pun kalau kita pergi Masjidil Aqsa tu mak, tak terkira dia punya pintu tu. Dia bayangkan. Jadi akhirnya Jibril tunjuk berapa pintu, dia pun buka. Lepas tu dia balik lagi. Daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kemudian daripada depan ke belakang, Rasulullah nampak dengan jelas. Dia jawab. Mereka terkejut. Musyrikin Mekah tadi terkejut mak. Kemudian pula dia tanya pula, berapa tingkap? Lagi tak ada. Nak sebut macam mana? Mungkin ada tapi tak nampak. Tapi Rasulullah ditunjuk oleh Jibril. Sampai akhirnya mak tahu mereka musyrikin Mekah jawab apa? Okeylah Muhammad, kalau macam tu betul lah kot. Mereka pun lalu pergi. Kenapa mak? Kerana kebenaran yang mereka cari itu bukan mencari kebenaran. Pertanyaan dan persoalan itu bukan ditanya atas dasar mencari kebenaran. Tetapi mereka tanya itu tak lebih hanya sekadar memperolok-olokkan Nabi. Itu sebabnya Islam ni mak, kalau betul-betul niat kita itu mencari kebenaran, pasti kita ketemu kebenaran. Tapi kalau katalah memang kita mencari sesuatu yang dalam Islam ini hanya semata-mata untuk memperolok-olokkan atau mencari ketimpangan, kekurangan, maka kebenaran yang kita nampak tadi tak lebih hanya untuk diperolok-olokkan. Yang berlaku. Itu sebabnya mak, orientalis barat tu, dalam dia nak melakukan kemuslihatan fitnah di dalam Islam ni mak, mereka mengaji. Mereka mengaji. Bahkan sampai ke masuk Al-Azhar, sampai masuk ke universiti, universiti Mekah, universiti Madinah, universiti yang besar tu mak, mereka masuk. Mereka dok ngaji benda-benda tu. Tapi orang tak tahu. Dan akhirnya serta ilmu yang mereka pelajari, mereka dapati tadi tak lebih hanya sekadar untuk dijadikan fitnah. Itu niat. Balik-balik pada niat. Untuk dijadikan konon-kononnya senjata yang merosakkan Islam. Hakikat sebenarnya menggambarkan kebodohan mereka. Jadi Quraisy tadi, bila Nabi SAW cerita, bukannya menambah keimanan mereka. Tak lebih hanya sekadar mereka nak memperolok-olokkan Nabi SAW. Ini dia. Beberapa orang musyrikin telah mendengar cerita Isra' dan Mi'raj itu. Syekh nyambung lagi. Berapa orang musyrikin yang telah mendengar cerita Isra' dan Mi'raj itu berkejar menemui Sayyidina Abu Bakar dan menceritakan perihal Nabi SAW yang dikatakan telah pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke langit dengan harapan Sayyidina Abu Bakar. Terperanjat dan kebingungan, tetapi dengan tenang Sayyidina Abu Bakar menjawab, sekiranya itu yang diceritakan oleh baginda SAW, maka semuanya adalah benar berlaku. Sebenarnya aku telah mempercayai Nabi Muhammad SAW tentang perkara-perkara lain yang lebih daripada itu. Siapa yang datang jumpa Nabi ni mak? Yang datang jumpa Nabi SAW ni mak adalah Abu Jahal. Jadi waktu Nabi SAW duduk atas tempat tinggi tadi tu, di antara orang yang duduk mendengar cerita Nabi ni adalah Abu Jahal.
Jadi bila Nabi cerita tu, dia dengar tu saja, dalam kepala otak dia, ini memang senjata paling baik lah, dia kata. Tujuannya cerita tadi tu dia bawa kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun, ini cerita tak betul ni. Akhirnya dia harap supaya Sayyidina Abu Bakar tinggalkan Nabi SAW. Lalu bila Sayyidina Abu Bakar tinggalkan Nabi, ketika itulah buah bagi orang musyrikin Mekah akan mengatakan, tengok, kalau sahabat sendiri pun tinggalkan dia, kenapa kamu nak percayakan dia lagi? Macam tu. Kalau sahabat dia sendiri. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni bukan setelah Rasulullah SAW itu jadi Nabi baru dia duduk sama, tak. Dia sepermainan, besar sama-sama, sahabat baik, sahabat baik Nabi SAW. Jadi bila Abu Jahal datang jumpa Sayyidina Abu Bakar ni, datang jumpa Sayyidina Abu Bakar, cerita. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, ya Abu Jahal, kalau apa yang diceritakan itu datang daripada aku, sungguhnya aku dusta. Tapi kalau perkara ataupun cerita itu datang daripada Muhammad, maka sudah pasti Muhammad itu adalah benar. Pasti Muhammad itu benar. Itu sebabnya daripada peristiwa inilah dijoloknya dijolokkan panggilan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sebagai As-Siddiq, iaitu membenarkan. Cuba bayangkan pernah pertamanya Nabi SAW sendiri dalam satu hadis, Rasulullah SAW menggambarkan Sayyidina Abu Bakar ni, iman dia hebat tak hebat, sampaikan Rasulullah SAW sebut, kalau dihimpunkan keimanan seluruh orang yang beriman, kalau katalah dihimpunkan iman seluruh orang yang beriman, maka tetap tidak akan dapat diperbandingkan dengan iman yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar. Tetap tak dapat diperbandingkan. Cuba bayangkan hebat. Kemudian yang kedua pula, nak gambarkan macam mana Sayyidina Abu Bakar ni boleh beriman dengan Nabi. Kalau kita baca sejarah pula, Sayyidina Abu Bakar ni dia dengar tentang kenabian ini bukan dia dengar daripada Rasulullah SAW. Riwayat menceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar dengar tentang peristiwa kenabian Nabi SAW ini, terutamanya peristiwa Jibril datang jumpa Nabi SAW di Gua Hira tu. Dia dengar peristiwa tu dan dia mendengar bahawa Nabi SAW ni menjadi Nabi. Dia dengar peristiwa tu daripada Waraqah bin Naufal. Dia dengar daripada Waraqah bin Naufal. Kemudian daripada Waraqah bin Naufal itulah, bila dia dapat dengar cerita tadi, Sayyidina Abu Bakar dengar je cerita tadi, dia terus berlari jumpa Nabi SAW. Dan dia orang pertama yang beriman dengan Nabi SAW daripada luar rumah Nabi. Orang yang pertama luar daripada rumah Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kenapa lagi? Kerana Sayyidina Abu Bakar ini, dia melihat dan mendapati tanda-tanda kenabian itu selama mana dia mengenali Rasulullah SAW. Cuma dia tak mampu nak declare. Macam mana bahasa Jawa dia? Mendeclare. Bahasa Melayu. Declare bahasa Jawa, Melayu Jawa. Macam mana dia nak mengesahkan, bukan tafsir, mengesahkan. Dia nak mengesahkan, dia tak mampu, tapi tanda tu ada. Di antara tanda yang berlaku sendiri di hadapan dia, hadapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, iaitu bila tika mana Sayyidina Abu Bakar ni bila dia keluar bersama Nabi SAW berjalan, bila jumpa binatang, dia sendiri dengar secara jelas binatang tu beri salam pada Nabi SAW. Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Secara jelas. Bila tu peristiwa tu berlaku sebelum Nabi SAW jadi Nabi. Bukannya lepas jadi Nabi, sebelum jadi Nabi. Bila Sayyidina Abu Bakar berjalan dengan Nabi SAW, secara jelas dia dengar. Bila lalu pula dekat tepi pokok-pokok, secara jelas Sayyidina Abu Bakar dengar pokok-pokok tu beri salam pada Nabi. Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Sampai dekat batu-batu dia dengar batu-batu beri salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Masya Allah. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar tu, dia beriman dengan Nabi SAW tu bukannya dah tak ada lagi. Itu sebab kalau kita feedback balik tengok, di antara orang yang mudah menerima
Kenabian ini semuanya orang yang hampir dengan Nabi, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok peristiwa yang kita cerita bulan lepas tu, bagaimana Ummu Syifa, orang yang bertanggungjawab menyambut kelahiran Nabi SAW. Dia di antara orang pertama, orang awal daripada kalangan wanita yang berada di luar rumah Nabi SAW, yang beriman dengan Nabi SAW. Kenapa mak? Ummu Syifa sendiri cakap, aku orang yang bertanggungjawab menyambut kelahiran Nabi SAW. Daripada saat kelahiran itu sendiri, dia kata, dah tertanam dalam hatiku keyakinan bahawa dia seorang Nabi, dan besok bila tika mana saat dan detik dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, akulah orang pertama yang akan beriman terhadap Muhammad. Masya Allah. Kenapa mak? Kerana tanda-tanda kenabian tu jelas. Bukan Rasulullah SAW bila diangkat menjadi Nabi Rasul baru nampak kenabian tadi. Pak-pak saudara dia ni kenapa tak beriman? Mudah je. Sebab masing-masing ni bukan dia tak nampak, dia nampak. Dia tahu tak tahu. Isunya mak, dengki. Isu dengki. Satu. Yang keduanya isu ada kepentingan. Dua benda. Dengki, kemudian ada kepentingan. Abu Lahab daripada Nabi SAW, dia tak puas hati bukan dengan Nabi, dia tak puas hati. Abu Lahab ni mak, sejarah je dia tak puas hati tu daripada Abdullah lagi. Dia tak puas hati dengan Abdullah, dia rasa sakit hati dengan Abdullah, dia dengki dengan Abdullah. Jadi bila sampai ke anak tu pun sifat dengki, rasa marah, tak puas hati tetap ada. Walaupun dalam hati kecil dia sayang sangat dengan Rasulullah. Sampaikan kelahiran Nabi SAW itu lahir, kerana terlalu seronok, dia dah tak boleh nak kawal tu, dia pun tak sangka yang dia boleh memerdekakan Suhaibah. Rasa tak puas hati tu sikit. Yang keduanya tu, isteri dia tu jahat. Isteri dia tu mak, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Cerita pasal Abu Lahab tu kecil je, yang panjang tu mak semua cerita pasal isteri dia. Sebabnya kalau kahwin cari isteri baik. Isteri baik, suami baik. Suami baik, isteri tak baik, suami tak baik. Itu sebabnya balik-balik pada isteri. Bukan Hawa tu tak baik, tapi Allah Ta'ala ajar pada kita. Bukan nenek kita Hawa tu tak baik, tapi Allah Ta'ala nak ajar. Bukan Sarah tu tak baik, wanita mulia, tapi Allah nak ajar. Nak ajar kita ni. Sebab berhati-hati. Allah hancurkan isteri Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut tu mak, Allah perintah Nabi Allah Lut ni adik ipar kepada Nabi Allah Ibrahim, merangkap anak saudara, adik kepada Sarah. Adik kepada Sarah. Jadi waktu Nabi Allah Ibrahim diperintah pergi ke Palestin, Nabi Allah Lut pula diperintah pergi ke Sodom. Jadi waktu pergi ke Sodom tu mak, nak berhadapan dengan masyarakat yang homoseks, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jadi waktu Jibril, kan 3 orang tu, Jibril, Israfil, 3 orang malaikat suruh pergi. Waktu sampaikan teruk tak teruknya kaum Sodom ni, sampaikan dia masuk ke Sodom tu, mereka kejar. Dia kejar. Orang Sodom tu nampak 3 orang malaikat menyerupai manusia waktu tu dah nak masuk Sodom tu. Kerana Jibril, Israel dan Israfil ni dia nak pergi jumpa Nabi Allah Lut. Dia orang nampak 3 orang malaikat tu ramai-ramai kejar mak. Sampaikan Nabi Allah Lut panggil masuk, kunci pintu. Dalam tu ada isteri, ada anak-anak. Dia orang ketuk pintu rumah. Bagilah 3 orang tu kat kami, bagi. Sampai tahap macam tu dah mak. Dah tak ada rasa malu dah apa. Berilah 3 orang tu kat kami, jangan kau makan seorang, dia kata. Jangan ayat dia macam tu mak. Ini bukan reka-reka ni. Bukan cerita nak sedap-sedap telinga. Sampai tahap macam tu. Wahai Lut, bagilah kat kami. Kita jangan kau makan seorang. Itu ayat dia. Dia ketuk pintu.
Sampai akhirnya Nabi Allah Lut terpaksa buka pintu tadi dan beri amaran, sehingga kan Allah perintah Jibril dah bagi tahu, wahai Lut, Allah perintah kau keluar. Keluar. Waktu tu keluarlah Nabi Allah Lut yang mengawasi keamanan. 3 orang malaikat tadi, dia orang keluar sama-sama dengan anak tadi, keluar dengan isteri ikut belakang. Tiba-tiba Allah tarik isteri dia tadi, tak boleh keluar tinggalkan Sodom. Tu isteri dia pun kena juga. Isteri Nabi Allah Lut tadi kena. Kenapa dia kena, mak? Dia buat kerja ke? Tak. Dia hanya sekadar, tak apalah. Cuma tu je mak isu dia. Isteri Nabi Allah Lut tu, dia membenarkan. Dia tak buat tapi dia membenarkan. Alah. Macam contoh mak Zimbabwe dengan ayah Zimbabwe bergaduh sebab anak. Mak kata apa? Mak ni mak Zimbabwe, bukan mak sini, mak Papua. Alah bang, biasalah budak-budak. Tu dia. Ya Allah Ta'ala nak kata baik-baik mak. Allah Ta'ala matikan sekali, dihancurkan sekali dengan kaum Sodom, hanya semata-mata isteri Nabi Allah Lut tu membenarkan perbuatan mereka. Itu sebab baik-baik berhati-hati. Perkara maksiat macam mana pun mak tetap salah, kata salah. Ya, Nabi kata apa? Marra'a minkum munkaran, sesiapa daripada kalangan kamu melihat sesuatu perkara mungkar, falyughayyir biyadihi, maka cegah, ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, tak mampu ubah dengan tangan, cegah dengan lisan. Tegur, marah, nasihat, tak mampu juga. Fa illam yastati' fa biqalbi, maka Nabi kata tak mampu dengan lidah, hati pun cukuplah. Zalika adhaful iman, cegah dengan hati tadi, selemah-lemah iman. Jangan benarkan mak. Alah tak apalah, biasa budak. Habis mak. Bukannya budak tu saja rosak, dengan mak-mak tadi sekali habis. Allah Ta'ala akan hancurkan sekali. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati mak. Ni dia. Macam mana boleh pergi sana? Kat mana pokok kita tadi? Kat mana mak? Hilang. Mana mak? Isteri Abu Lahab tadi. Itu sebab penting isteri. Terima kasih. Penting isteri kena baik. Itu sebabnya kalau kita lihat pula mak, minta maaf cakap lah, kenapa orang perempuan lebih banyak kelas dibandingkan orang lelaki. Itulah. Itu salah satu sebab. Orang perempuan ni kuat ngaji. Orang perempuan kuat ngaji. Macam orang lelaki. Orang lelaki ada kuliah subuh? Ada. Orang lelaki ada kuliah duha? Tak ada. Perempuan ada. Orang perempuan ada kuliah tengah hari. Orang lelaki ada? Tak ada. Orang perempuan ada. Orang lelaki ada kuliah zuhur? Tak ada. Orang perempuan ada. Orang perempuan kuliah asar? Ada kuliah asar. Orang lelaki ada? Tak ada. Orang perempuan ada. Kuliah maghrib, ni mak balik, abah balik ngeteh kan. Orang perempuan balik lepas isyak ada kuliah lagi. Yang main satu hari semayang pun 5 waktu, dia 10 waktu belajar. Kenapa mak? Kerana orang perempuan ni kena jadi baik. Bila dia baik, suami dia baik. Bila dia tak baik, suami dia baik macam mana pun tak akan baik. Habis kekuatan pada wanita. Macam mana mak istilah mak? Istilah tu, tangan yang menghayun buayan, menggoncangkan dunia. Masya Allah. Pada subuh pagi Isra', pada subuh pagi Isra' itulah Jibril telah datang dan mengajar Nabi SAW cara-cara, rukun-rukun dan segala sesuatu mengenai fardu sembahyang dan waktu-waktunya. Adapun Rasulullah SAW sebelum diturunkan sembahyang itu padanya, baginda SAW sembahyang 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Segala-galanya adalah mengikut seperti mana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim AS. Jadi sebelum persyariatan solat, berlaku tak solat? Solat berlaku. Itu sebabnya kalau ikut sejarah pun Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi kan, beberapa tahun sebelum tu Nabi dah mula menyendiri. Allah mengilhamkan kepada Nabi, panggil irhas, dah mengilhamkan kepada Nabi SAW ni supaya duduk mendiri. Itu yang Nabi SAW ulang alik pergi ke Hira, Gua Hira.
Jadi waktu tu Nabi SAW dah mula solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Dan bukan Nabi SAW sahaja, bahkan ayahnya pun begitu, tok dia Abdul Muttalib pun begitu. Mana-mana mereka yang tidak ada sejarah menyembah berhala, maka mereka masih lagi berpegang dengan ajaran agama Hanif, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi golongan yang sangat kecil. Golongan yang sangat kecil. Tapi Allah Ta'ala tinggalkan golongan kecil ini untuk apa? Untuk pertamanya susur jalur daripada Nabi SAW, ayah dia, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim, untuk menunjukkan bahawa keturunan Nabi SAW itu masih terjaga dan terpelihara. Dan Nabi SAW sendiri, dia solat 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang. Sampailah ketika Isra' dan Mi'raj berlaku, ketika itulah Jibril baru datang. Pagi subuh tu mak, waktu fajar, bila fajar saja menyingsing, fajar mula tegak, keluar cahaya fajar tadi. Fajar ni dia ada 2, fajar sadiq, fajar kadzib. Jadi fajar yang pertama tu fajar kadzib. Kemudian lepas hilang fajar kadzib, baru naik keluar fajar sadiq. Fajar sadiq tu yang masuk waktu subuh tu. Kita tengok cahaya, tu masuk fajar sadiq. Jadi waktu tu Jibril datang bagi tahu, wahai Muhammad, bersiap kamu untuk solat. Jadi sekarang ni masuk waktu subuh. Pertama sekali dia datang untuk bagi tahu kepada Rasulullah SAW, masuknya waktu subuh. Waktu itulah Nabi tengok, oh waktu ni waktu subuh. Nabi belajar, Jibril ajar. Kemudian Jibril solat, Nabi ikut. Jibril solat, Nabi SAW pula ikut dekat belakang. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kerana waktu terima syariat daripada Allah SWT, waktu tu hanya 5 waktu. Tapi berapa rakaat sembahyang, bagaimana cara sembahyang, semua tak diberitahu. Cuma diberitahu bila ketika mana Jibril tadi datang. Pertamanya masuk waktu Muhammad, sekarang waktu subuh. Lalu Jibril pun sembahyang, Nabi ikut belakang sembahyang ikut. Ketika tu 2 rakaat, 1 salam. Kemudian Jibril pun naik ke atas. Kemudian masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, ketika tegak matahari tu, matahari mula menyingsing ataupun bergeser tadi bergeser saja, segala dia punya bergeser saja tadi, masuk waktu zuhur. Waktu tu Jibril datang lagi, wahai Muhammad, kini masuk waktu zuhur. Jadi Jibril semayang, Rasulullah ikut belakang. Berapa rakaat? 4 rakaat, 2 kali duduk, tahiyat awal, tahiyat akhir, kemudian 1 salam. Kemudian Jibril naik lagi sampai masuk waktu asar. Waktu asar mulalah lebih daripada segala cahaya tadi. Jibril datang lagi bagi tahu Muhammad, sekarang masuk waktu asar, aku semayang kau ikut. Kemudian Nabi SAW ikut belakang. Begitu juga, sama seperti solat zuhur. Kemudian Jibril naik lagi, Jibril turun lagi bila ketika mana matahari tadi tenggelam. Bila tenggelam saja matahari, waktu itulah Jibril datang bagi tahu Muhammad, sekarang masuknya waktu maghrib. Rasulullah ikut belakang Jibril sembahyang. Maka ketika itu sembahyang maghrib 3 rakaat, 1 duduk tahiyat awal dan rakaat yang ketiga tahiyat akhir. Kemudian Jibril naik lagi semula ke atas. Rasulullah pun duduk menunggu sampailah nanti kita betulkan, ada silap Allahumma salli ala Muhammad. Sampailah waktu isyak. Waktu isyak Jibril turun lagi. Macam mana waktu isyak je Waktu isyak iaitu hilangnya cahaya ufuk merah. Ufuk merah tu hilang saja, gelap, maka waktu isyak turun Jibril. Hantar ajar pada Nabi 4 rakaat. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, disalam. Bukan waktu subuh. Dia tulis subuh dia tulis subuh. Kat sini riwayat menyebutkan subuh. Tapi kebanyakan kitab sirah menyatakan bahawa Jibril turun waktu zuhur. Bukan subuh, zuhur. Waktu zuhur. Dalam ni dia sebut subuh. Dalam kitab Ibn Hisham yang lainnya sebut waktu zuhur. Waktu zuhur datang. Kenapa? Kerana bila sampai isyak saja, mula daripada zuhur, asar, maghrib,
Isyak. Lepas tu waktu isyak tu Nabi tunggu. Rasulullah tunggu. Sebab kan 5 waktu. Jadi Rasulullah ni tunggu. Kan lama tu daripada isyak tu. Tunggu. Sampailah hampir pagi waktu fajar. Itulah ketika tu Jibril datang ketuk pintu. Bagi tahu Muhammad, subuh. Waktu subuh. Waktu fajar, panggil fajar. Dia tak panggil subuh, panggil fajar. Jadi ketika itulah Jibril semayang 2 rakaat, satu salam. Nah, ni dia. Dalam ni disebut subuh. Jibril datang waktu subuh. Dalam kitab sirah yang lain, Jibril datang mulai daripada zuhur sampai isyak. Rasulullah tunggu lama. Dua-dua betul lah mana-mana. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Itu berhenti ke situ. Pengajaran darunungan. Masya Allah. Jadi itulah kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Terlalu banyak syarat dengan pengajaran kalau kita lihat. Perkara ni ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, dia selain daripada Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada Nabi SAW untuk tahun khazan, tahun kesedihan, Nabi atas kehilangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan kehilangan Abu Talib, pak saudara Nabi. Jadi balik nanti cuba baca tentang kisah Sayyidatina Khadijah, kemudian baca kisah Abu Talib. Baca 2 kisah ni baca secara terperinci, maka kita akan nampak kenapa Nabi SAW itu kehilangan 2 insan mulia ni. Padahal Nabi sedih sangat macam tu. Kenapa Nabi sedih sangat kehilangan 2 manusia ni? Waktu itulah kita akan tahu, Masya Allah. Kita baca kisah tu pun kita nangis. Bagaimana hebatnya perjuangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Talib. Dan akhirnya dipanggil tahun itu tahun khazan. Dan Allah Ta'ala nak pujuk Nabi SAW. Allah datangkan peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW supaya Nabi lebih kuat. Kita ni, perjalanan hidup kita pun sebenarnya lebih kurang macam tu. Allah, dia jentik hati kita, dia bagi sedih. Nanti esok dia bagi gula-gula. Dia jentik hati kita sedih, esok dia gula-gulakan. Dia punya istilah macam ni lah. Hidup kita ni, Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala bagi. Ada benda Allah Ta'ala nak bagi, dia ambil satu-satu benda. Ada benda Allah Ta'ala dia nak bagi, dia ambil satu-satu benda. Itu istilah dia. Hidup kita macam tu. Namun nak kata rasa susah, tak. Yang susah tu sebenarnya tak ada lain kecuali hati kita sendiri. Masalah iman. Iman kita yang bermasalah. Bukan masalah ujian, bukan masalah musibah, tidak. Musibah tu tak ada apa-apa pun. Maksud tak ada apa-apa bukannya tak sedih. Tetapi musibah tu dia datang, bukan dia yang buat kita rasa sedih, tapi kesedihan dan rasa beratnya itu dia kembali kepada sejauh mana keimanan kita dalam penerimaan kita terhadap musibah tadi. Kalau iman kita baik, iman kita kuat, hubungan kita dengan Allah SWT baik, maka gajah yang timpa kita pun tak jadi masalah. InsyaAllah semakin dekat kita dengan Allah. Tapi kalau iman kita dalam keadaan tak baik, hubungan kita dengan Allah tak baik, sekalipun semut ketik, semut yang gigit tu menjadi isu besar. Nampak dia punya bidalan dia tu. Jadi orang tutu pada dia bagi dia bidalan. Gajah sebesar gajah sebesar tu kalau timpa kita, kalau iman kita baik, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau iman kita tak baik, semut gigit pun jadi masalah besar. Itu balik-balik pada iman. Macam mana hubungan kita dengan Allah. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Pada malam ni banyak-banyak kita doa kepada Allah SWT supaya Allah letakkan dalam hati kita ni Nabi SAW. Letak dalam hati kita Nabi. Jangan letak benda lain, letak Nabi. Supaya kita sentiasa bersama dengan Nabi. Lidah kita dengan Nabi, mata kita dengan Nabi, telinga kita dengan Nabi, pendengaran kita dengan Nabi, hati kita dengan Nabi, 2 tangan kita dengan Nabi, kaki kita dengan Nabi. Sebabnya kita ni tak bertemu jasad dengan Nabi, tapi setidak-tidak roh kita, hati kita, pemikiran kita bersama dengan Nabi SAW. Semoga dengan kita usaha sedikit yang Allah Ta'ala izinkan ni untuk bersama dengan Nabi, insyaAllah akhirat besok kita bersama dengan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah tanggung majlis dengan tasbih kafarat as-salat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.